Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung diskusi kita daripada karya agung Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu karya yang diberi judul oleh beliau dengan Kimia Sa'adah, yang dapat kita terjemahkan sebagai ramuan untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat khususnya, dan turut merangkumi juga kebahagiaan di atas muka dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam perkongsian kita sebelum ini kita membaca kupasan ataupun penerangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah yang mengajar kita bagaimana kehebatan atau rahsia yang ada pada jiwa manusia itu sendiri, iaitu terletak kepada kekuatan hati, kekuatan al-qalb yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ungkapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kekuatan hati itu berahsia, rahsia hati merupakan rahsia ruh itu sendiri. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah apabila menjawab persoalan haqiqatul qalb, rahsia hati, maka beliau menjelaskan kepada kita persoalan tentang hati ini sangat sulit, sangat sukar untuk diceritakan oleh manusia, sebagaimana sukarnya manusia hendak memahami hakikat ruh itu sendiri. Lalu Imam Al-Ghazali rahimahullah mengemukakan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakan kepada mereka ataupun jawab kepada mereka bahawasanya ruh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Jadi ruh ini dia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di alamul amr, bukan berada di alam al-khalq. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan kepada kita bahawa hati ini ataupun ruh ini yang menjadi asas keistimewaan dan kekuatan manusia ini, dia mempunyai prajurit, tentera-tenteranya yang tersendiri yang mesti dimanfaatkan oleh hati itu sendiri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk merentasi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam fasal kali ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ingin membawa kita untuk mengenali lebih jauh, lebih lanjut berkenaan dengan tentera-tentera hati ini, yang dia istilahkan dengan sebagai al-askar, askar hati, atau pasukan prajurit hati ini. Perkongsian kita pada kali ini dalam muka surat fasal yang berada dalam muka surat 60 daripada naskah terjemahan yang kita gunakan, iaitu terjemahan Kiai Haji Mustafa Bisri yang diberi tajuk Proses Kebahagiaan, Kimia Sa'adah, yang disebut ataupun diterjemahkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dengan Proses Kebahagiaan. Adapun
Anda menterjemahkannya dengan ramuan kebahagiaan. Kata Imam Al-Ghazali, faslun, وتحتاج أن تعرف العسكرين وذلك أن العسكر الظاهر هو الشهوة والغضب ومنازلهم في اليدين والرجلين والعينين والأذنين وجميع الأعضاء. وأما العسكر الباطن فمنازله في الدماغ وهو قوى الخيال والتفكر والحفظ والتذكر والوهم إلى آخر فصل. Kata Imam Al-Ghazali, engkau perlu mengenali dua macam pasukan. Terjemah kepada Al-Askaraini, dua askar. Untuk memahami tentang kekuatan hati ini, kata Imam Al-Ghazali, kita kena faham dua pasukan, dua askar, dua pasukan ataupun dua pasukan tentera, iaitu pasukan lahir yang berupa nafsu dan angkara murka dan tempat-tempatnya pada kedua tangan. Jadi penterjemah kita ni dia terjemahkan perkataan asyahwatu wal ghadabu. Itu pasukan yang pertama. Hati, kata Imam Al-Ghazali, nak kenal kekuatan hati ini, kita perlu kenal pasukan hati. Mana pasukan yang berada di belakang hati. Dan pasukan hati ini ada dua. Yang pertama disebut dengan istilah al-askarul zahir, pasukan luaran. Dan yang keduanya al-askarul batin, pasukan batin, pasukan dalaman. Pasukan luaran, al-askarul zahir, Imam Al-Ghazali sebut dua. Yang pertama dia disebut istilah asyahwatu. Asyahwatu itu yang pertama. Yang kedua disebut al-ghadab. Al-ghadab. Penterjemah kitab kita ini, dia terjemah asyahwatu dengan nafsu. Dan al-ghadab diterjemah dengan angkara murka. Wallahu alam. Ana rasa yang lebih senang kita faham, asyahwatu ialah keinginan. Itu. Askar, pasukan yang pertama yang berada di belakang hati ialah keinginan yang Allah Ta'ala jadikan diri dalam diri manusia. Disebut asyahwatu. Keinginan kepada makan, keinginan pada minum, keinginan pada perkahwinan, keinginan kepada memiliki harta, keinginan untuk bergembira dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, al-ghadab. Kekuatan al-ghadab marah. Marah ataupun kita boleh sebut dalam di antara perkara yang Allah Ta'ala tanamkan dalam jiwa manusia itu ialah selain daripada keinginan, mana kehendak, keinginan, ingin buat itu, ingin ini, memiliki dan sebagainya, ingin makan, ingin menguasai dan sebagainya. Di samping itu juga Allah mencipta juga dalam diri manusia al-ghadab, dipanggil. Satu kekuatan untuk marah, untuk membenci, kalau kita kaji dengan lebih lanjut, kekuatan asyahwatu, keinginan ini mendorong kita untuk memiliki, ingin memiliki sesuatu. Adapun al-ghadab ini kekuatan untuk menangkis. Kita ingin menjadi malaikat, tapi pada yang sama kita benci iblis, dan menyebabkan bila kita benci iblis, maka kita ingin menangkis ataupun menjauhi. Kalau tadi ingin mendekati dengan syahwatu, dengan ada kekuatan keinginan dalam diri kita, maka kita ingin mendekati, ingin memiliki. Dan dengan adanya kekuatan al-ghadab, kekuatan kebencian, kemarahan, maka ada di sana perkara-perkara yang ingin kita jauhi, kita akan jauhi dan kita akan protect diri kita. Dan tempat-tempatnya, bagi pasukan yang pertama ini, al-askar zahir, pasukan luaran ini, yang disebut pasukan luaran ini, pasukan lahir ini disebut dengan dua, iaitu keinginan, tentera hati yang berupa keinginan Allah Ta'ala jadikan dalam diri manusia, dan juga perasaan benci, perasaan marah, tidak suka dalam diri manusia,
kata Imam Ghazali, tempat-tempatnya, okey, tentera asyahwatu dan juga al-ghadab ini, tentera yang berupa keinginan dan juga kemarahan ini, tempat-tempatnya ialah pada kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga dan segenap anggota badan. Ya, maksud tempat di sini adalah tempat terjelmanya, terlahirnya, tempat terlahirnya keinginan, tempat terlahirnya kemarahan itu ialah melalui tangan, kaki, mata, telinga dan segenap anggota badan. Tapi punca datangnya keinginan itu, punca datangnya keinginan itu dan juga kemarahan itu, nanti Imam Al-Ghazali akan sebut dia daripada hati itu sendiri. Daripada hati itu sendiri. Dan pasukan batin, pasukan yang kedua, pasukan kedua yang dimiliki oleh hati, yang akan membentuk kekuatan hati, yang seharusnya dimanfaatkan oleh hati ialah kekuatan batin, kekuatan dalaman. Kata Imam Al-Ghazali, tempatnya ialah di dalam benak. Tempatnya adalah dalam benak diri. Benak diri ini, kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia terjemahkan dengan dengan dimag. Dia ungkapkan dengan dimag. Ad-dimag dipanggilnya. Pusat kekuatan batin manusia ini ataupun al-askarul batin, askar pasukan batin ini, famanazilu fid dimag, kita Kiai Mustafa Al-Basri, dia terjemahkan dengan benar. Tapi kalau kita perhatikan di antara terjemahan yang biasa diberikan juga kepada dimag ini adalah otak. Otak. Ini mana kalau kita terjemahkan otak, mana kekuatan dalaman manusia itu berada kepada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual itu pusatnya di mana? Iaitu pusatnya pada dimag. Pada otak, dimag. Ataupun kalau kita nak kekalkan terjemahan Kiai Musa sini, dalam benak dipanggil. Mana dalam benak itu dalam benak hati lah, dalam lubuk dipanggil. Dalam benak hati ataupun lubuk ataupun dalam hati sanubari itu sendiri. Tapi lebih lanjut kita dapat faham kekuatan dalaman itu, kata Imam Ghazali, apa bentuk kekuatan dalaman itu? Iaitu kata dia berupa kekuatan khayali, imajinasi. Kekuatan imajinasi, daya fikir, daya ingat, daya hafal dan juga daya untuk mengangan-angan. Itu kekuatan dalaman. Masing-masing kekuatan dari kekuatan ini mempunyai fungsi tertentu. Mana kekuatan semua tadi, sama ada kekuatan pasukan luaran tadi, syahwatu wal ghadab, keinginan dan juga kemarahan, dan begitu juga kekuatan yang ada pada pasukan dalaman, iaitu kekuatan imajinasi, daya fikir, daya ingat, daya hafal dan juga daya dipanggil al-wahmu, maknanya maksud dengan daya angan-angan. Dia kata itu masing-masing punya fungsi yang tersendiri. Bila salah satu dari kekuatan-kekuatan ini lemah, maka lemah pula lah kondisi manusia di dunia di akhirat. Jadi sebab itu kita perlu memastikan semua daya-daya ini digunakan semaksimal mungkin, yang dipertahankan, disuburkan dan dibajai supaya kita tidak berada dalam situasi sebagai insan yang lemah. Kemudian kata Imam Ghazali, kedua pasukan ini, sama ada pasukan luaran atau pasukan dalaman ini, berada dalam hati. Berada dalam hati. Yang ini berpunca daripada hati. Punca daripada hati. Hatilah
Kata Imam Ghazali, amiruha merupakan komandannya. Hatilah yang merupakan komandan dia. Hatilah yang merupakan komandan dia. Amir, ketuanya, yang mengarahkan. Jadi hatilah yang akan mengarahkan kemana keinginan kita itu nak dijuruskan. Kemana kemarahan kita itu nak dijuruskan. Kemana daya imajinasi kita itu nak digunakan. Kemana daya fikir kita, daya ingat kita, daya hafal kita itu nak digunakan. Bila ia memerintah lisan untuk berzikir, maka lisan pun berzikir. Kalau hati mengarahkan keinginan pada lidah, keinginan pada mana? Pada berzikir, maka lidah pun akan berzikir. Jadi pada yang sama kita nak faham, kalaulah hati mengarahkan lidah ini pada keinginan mengumpat, maka hati pun akan mengumpat. Bila ia merintahkan tangan untuk mukul, maka tangan pun akan mukul. Bila ia merintahkan kaki melangkah, maka kaki pun akan melangkah. Demikianlah pula dengan panca indera. Panca indera yang menjadi pusat bagi pasukan luaran tadi. Mata, telinga dan sebagainya. Dengan demikian, manusia, maknanya kalau hati mengarahkan kaki sebelum ke masjidlah. Kaki itu akan melangkah. Kalau dia mengarahkan kaki ke pasar malam, maka pasar malamlah kaki itu akan melangkah. Dengan demikian, manusia dapat menjaga dirinya sendiri agar dapat menyimpan perbekalan bagi kehidupannya di akhirat. Maknanya dengan dia memanfaatkan semaksimal mungkin daya-daya dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pasukan luaran dan juga dalam tadi, maka manusia ini dapat menjaga dirinya agar dapat menyimpan, dapat berburu perbekalan bagi kehidupannya di akhirat. Itu yang kita sebut tadi ni. Setelah kita mengenal diri, kekuatan hati, maka langkah seterusnya ialah kita nak gunakan segala kekuatan yang ada itu untuk kita berburu. Berburu bagi mencari bekalan bagi kehidupan kita di akhirat. Buruan didapat, maka apabila buruan didapati, maka perniagaan diselesaikan. Jadi seolah-olah kita hidup dalam muka dunia ini, dia ibarat perniagaan. Ada aset yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kekuatan-kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita perlu gunakan kekuatan ini untuk kita membeli akhirat. Membeli kebahagiaan di akhirat. Ataupun untuk kita berburu, untuk kita memburu kebahagiaan abadi di akhirat. Maka dengan kita manfaatkan keseluruhan ini, maka kita akan berjaya memperoleh buruan. Maka dengan itu perniagaan pun akan terlaksana dengan baik. Dan benih-benih kebahagiaan dapat dikumpulkan. Benih-benih kebahagiaan dapat dikumpulkan. Seluruh pasukan itu tunduk patuh kepada hati. Sebagaimana para malaikat tunduk patuh kepada Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua yang ada di alam ini, termasuk anugerah-anugerah Allah dalam diri manusia pun juga Allah Ta'ala jadikan untuk berkhidmat kepada hati. Dan hati pula sebagai pusat kepada jiwa manusia dikehendaki Allah untuk dia berkhidmat kepada Tuhan. Mengenal Allah, mengenal Tuhan, yakni Allah SWT, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang menjadi faktor sa'adah, kebahagiaan bagi manusia. Tidak pernah menyalahi perintah Allah. Jadi sebagaimana malaikat tidak pernah menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati manusia, roh manusia yang merupakan sebahagian daripada alam al-amri, alam malakut, itu roh itu sendiri, maka perlu bertindak tanduk sebagaimana malaikat itu sendiri jika dia benar-benar ingin mencapai kebahagiaan. Apa sifat malaikat? Iaitu mereka tidak pernah menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah perkongsian kita untuk kali ini. Kerana masih lagi selepas ini pun Imam Al-Ghazali menghuraikan kepada kita berkenaan dengan rohani, berkenaan dengan tentera-tentera hati. Jadi untuk kali ini sekadar itulah perkongsian kita, mudah-mudahan beri manfaat pada kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
dia benar-benar ingin untuk manusia buat sebab malaikat tidak pernah melalui perintah Allah Subhanahu. Jadi demikianlah perkongsian